Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Dr. Syaz di channel Dr. Mata. So hari ini seperti yang saya janjikan sebelum ni, saya akan bawa kesinambungan daripada topik sebelum ni. Hari ini saya akan bagi tahu pasal 15 tips dan pantang larang selepas pembedahan katarak. Jadi tanpa membuang masa, kita bawakan 15 tips mula dengan yang pertama. Selepas operasi, pastikan anda tidak memandu ataupun membawa motosikal. Okey, kenapa? Sebab biasanya lepas operasi kadar silau pada mata anda akan sedikit naik daripada biasa. So bila anda memandu atau bawa motor, ada risiko untuk anda rasa silau bila kena cahaya, semua tu akan menyebabkan risiko kemalangan lagi tinggi. Tapi kalau anda nak jadi penumpang ataupun pembonceng, tak ada masalah. Tapi kalau bonceng tu, make sure pakai helmet dan tutup visor. Sebab kita nak elakkan apa-apa habuk, benda masuk dekat mata. Bila masuk dekat mata, gatal, gosok mata, risiko kantar terkeluar. Yang kedua, kalau anda ada batuk, sesema ataupun muntah, make sure anda dapatkan rawatan awal. Sebab tiga-tiga simptom yang saya cakap tadi ni adalah simptom yang akan menyebabkan kita meneran. Jadi bila kita berteran, dia akan menyebabkan tekanan dalam mata jadi naik dan ada risiko untuk kantar terkeluar. Yang ketiga, make sure anda tidak boleh tunduk bawah daripada paras pinggang. So yang bagi pesakit-pesakit muslim mesti tertanya-tanya macam mana nak solat. Okey, tak ada masalah solat, kita ada yang kita panggil sebagai rukhsah solat. So apa yang kita boleh buat, kita akan solat macam biasa dalam keadaan berdiri. Tapi bila nak rukuk dan juga sujud, anda cuma duduk di kerusi macam ini. Dan bila nak rukuk, anda hanya gunakan isyarat kepala sahaja. Tak perlu rendahkan badan macam ni. Anda hanya bengkokkan kepala ke bawah, tunduk sikit. Untuk rukuk, tunduk seperti ini. Dan untuk sujud, tunduk lebih sikit. Untuk tunduk macam ini, tak ada masalah. Yang masalahnya bila anda tunduk satu badan bawah daripada paras pinggang, yang itu akan menyebabkan risiko untuk kantar terkeluar. Okey, so tak ada alasan kata lepas operasi tak boleh nak solat lah doktor. Tak ada. Kita punya agama kita dah bagi rukhsah. Ada dia punya cara dia, kita buat apa yang kita termampu. Okey. Yang keempat, elakkan angkat benda-benda berat. Kalau sebelum ni anda selalu pergi gym ke, ataupun kerja ladang ataupun kerja yang melibatkan angkat benda berat, memang lepas operasi kalau anda masih bekerja, kita memang akan bagi MC selama 1 bulan. Tertaluk pada tempat-tempat yang praktis lah. Untuk kami biasanya yang bagi MC selama sebulan. Elakkan angkat berat, sebab angkat berat akan sama juga menyebabkan anda meneran, tekanan mata tinggi, akan menyebabkan kantar terkeluar. Okey. Tips yang kelima, elakkan main dengan cucu ataupun anak kecil. Sebulan je, tak lama. Kenapa? Sebab biasanya cucu atau anak kecil, biasanya umur 2-3 tahun ni, bila dia main tu memang dia akan main betul-betul galak dan bersungguh-sungguh. Bila kita main, kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang mata dia tertepis mata. Dah lah lepas operasi, tertepis mata, kena pula kuku dia yang tajam, kecederaan pada mata, risiko kantar terkeluar, banyak sangat risiko-risiko. So kalau boleh, kalau sebelum ni anda biasa, anda seorang yang dah jaga cucu ke, dalam masa sebulan minta untuk orang lain jaga sementara, anda rehat dulu sebulan betul-betul. Okey. Okey, yang keenam, jangan shampoo rambut ataupun basuh rambut. Okey, kenapa? Ada orang dia silap faham, dia kata, "Oi, sebulan tak boleh basuh rambut, tak boleh mandi, tak payah mandilah sebulan." Memang ada pesakit macam tu dan kita nak elakkanlah jadi macam ni. Okey, sebenarnya kenapa kita kata jangan shampoo atau basuh rambut? Sebab kita takut shampoo tu nanti masuk mengalir kat mata, gatal, gosok mata kuat-kuat, terkeluar kantar tu sebab kita gosok kuat. So ada dia punya alternatif. Nak basuh atau rambut ataupun nak shampoo boleh, tapi gunakan cara selun. Anda tahu kan cara selun tu maksudnya kita kepala ke belakang, kita shampoo, basuhkan rambut, air tu tak mengalir kepada bahagian mata. Semua lepas tu orang tanya juga, nak ambil air semayang, ambil wuduk macam mana? Boleh, tak ada masalah. Anda boleh ambil wuduk, ratakan sahaja, pastikan dia lalu tapi jangan tekan. Kadang-kadang orang ambil kan dia tekan mata tu, jangan tekan. Just ratakan sahaja air di permukaan muka kita. Okey. Yang ketujuh, jangan pergi swimming pool ataupun pergi mandi dekat sungai ke, jangan sesekali. Sebab kita tahu bila kita masuk tempat yang pool area ramai orang, risiko jangkitan tu tinggi. So risiko jangkitan kepada mata tinggi, boleh menyebabkan buta lepas operasi. Okey. Okey, tips yang ke-8, ada tak orang kata lepas operasi ni kena pakai cermin mata hitam? Okey, biasa memang kita galakkan pakai cermin mata hitam sebab
Macam saya cakap sebelum ni, lepas operation biasanya kita punya kadar silau tu tinggi. So bila kita pakai cermin mata hitam bila kita keluar rumah, cahaya terang, bila pakai cermin mata hitam tu kita akan kurangkan sikit rasa silau tu dan selesa lah. Tu yang pertama. Yang kedua, bila kita pakai cermin mata hitam, tujuan dia untuk elakkan habuk-habuk ataupun partikel-partikel kecil masuk dekat dalam mata untuk menyebabkan kecederaan. Sebab bila kita keluar kan kadang pasir lah, mencerebu lah, benda-benda tu kita nak elakkan lah. Okey, tips yang ke-9, pastikan anda pakai eye shield pada waktu malam. Biasanya lepas operation, doktor akan sediakanlah eye shield tu. Contoh dia macam ini. Okey, eye shield ni anda hanya pakai waktu malam sebelum tidur. Kenapa? Fungsi dia, okey, bila kita pakai, contoh bila pakai kita akan letak macam ni, kita akan plaster lah. Okey, bila pakai macam ni waktu malam, tujuan dia untuk bila kita tidur, kita takut kita mengiring ke kiri, mengiring ke kanan. Kita tak nak bila mengiring tu, contoh ada bantal ke tilam tu, kena dan tekan pada bubolan mata, ada risiko menyebabkan kantar terkeluar. Okey. Yang ke-10, biasa soalan orang tanya, ada pantang makan tak doktor lepas operation? Ini soalan paling famous lah. Okey, bagi kami, kalau anda tak ada apa-apa alahan, tak ada alergik, makanlah apa pun. Tapi kalau dah tahu alergik seafood, janganlah mengada nak makan seafood pula lepas operation. Waktu lain tak nak makan, lepas operation juga nak makan kan. Bagi kami tak ada pantang apa-apa kecuali anda sendiri ada alahan. Okey, jelas Okey, yang ke-11, untuk para wanita lah, lepas operation tolong jangan pakai makeup dulu. Jangan pakai bedak ke foundation ke, sebulan je. Sebab kita tak nak partikel-partikel kecil tu masuk ke dalam mata dan menyebabkan mata jadi merah, gatal dan anda akan gosok mata kuat-kuat. Kita nak elakkan benda tu. Untuk sebulan je tahan Okey, tips yang ke-12, jangan bawa anjing jalan-jalan. Pelik tak? Sebab ada kes sebelum ni, untuk biasanya yang non-Muslim lah, kan petang-petang bawa anjing jalan. Tapi kita tak boleh predict anjing ni. Kadang-kadang bila dia jalan, waktu okey-okey, kena dia nampak dia punya musuh, tiba-tiba dia lari laju. Ada satu kes, dia lari laju, dia punya owner tu pegang dan tersembam ke depan. Mata jatuh dulu dan kantar terkeluar. So untuk elakkan kejadian yang sama berlaku, saya nasihatkan kepada yang ada anjing, selalu bawa keluar anjing sebulan. Tolonglah untuk orang lain bawa dulu ke, anda rehat dulu sebulan. Okey, tips yang ke-13, jangan gosok mata. Sebenarnya dia termasuk dalam semua tips, tapi saya nak tekankan juga, jangan gosok mata walau apa pun terjadi. Kalau rasa gatal, ambillah cotton bud ke, rasa gesek sikit je kat mata yang gatal tu. Dan kalau boleh pakai eye more. Kalau rasa gatal tu pakai pelembab mata, eye more ke eye glow ke, ikutlah apa yang anda nak pakai. And then datang jumpa doktor untuk selesaikan masalah gatal mata tu. Jangan gosok kuat-kuat, sebab bila anda gosok, risiko untuk kantar terkeluar tu sangat-sangatlah tinggi. Okey, tips yang ke-14, biasanya orang tanya, lepas operation boleh tak saya nak naik kapal terbang? Contohlah anda buat operation dekat sini, lepas tu anda nak travel ke negeri lain lepas operation. Okay, untuk operation cataract yang tanpa komplikasi, yang tidak melibatkan apa-apa prosedur tambahan, tiada masalah untuk anda naik kapal terbang. Tapi kalau macam operation mata lain, kadang-kadang ada operation yang melibatkan dimasukkan gas, masukkan minyak dalam mata. Itu prosedur yang special tu tak boleh naik kapal terbang sebab dia melibatkan perubahan tekanan tekanan udara. Okey, untuk operation cataract tak ada komplikasi, boleh, tak ada masalah. Yang ke-15 dan terakhir sekali, benda ni mungkin tabu sikit untuk masyarakat kita, tapi saya perlu bagi tahu juga sebab kadang-kadang masyarakat kita tak nak tanya tapi dia main buat je, tiba-tiba dah ada komplikasi. Okey, dia punya persoalan adalah boleh tak saya bersama dengan pasangan selepas pembenahan cataract? Okey, dia tak ada kita panggil sebagai hard and fast rule, kata strictly tak boleh. Tapi kita nasihatkan jangan dahulu dalam masa sebulan, sebab kita takut kadang-kadang dalam keadaan yang tidak terkawal berlaku posisi yang menyebabkan kepala tu rendah lagi daripada pinggang dan menyebabkan ada risiko untuk kantar terkeluar. Dia bukan hard and fast rule kita kata strictly tak boleh, tapi kita nasihatkan hold dulu for 1 month and then boleh continue macam biasa lah lepas tu. Biasanya semua tips yang saya cakap ni terguna pakai dalam masa sebulan selepas operation, dan benda ni berbeza-beza pada setiap center lah. Ada center yang kata 2 minggu cukup, ada yang sebulan, ada yang 6 minggu. Tapi to take it as a general rule, 1 month untuk segala yang saya cakap ni. Jaga semua benda ni, insya-Allah lepas pembedahan mata, kalau tak ada apa-apa komplikasi, Allah izinkan untuk nampak balik, tiada masalah lain,
InsyaAllah dipermudahkan urusan anda semua. Okey, diharapkan dengan semua 15 tip yang saya bagi ni, anda boleh gunakan dan sampaikan kepada mana-mana anda punya kawan-kawan, anda punya relatif yang akan melalui pemudahan katarak. Semoga berguna, bermanfaat dan boleh di-share kepada orang lain. Okey guys, like dan subscribe channel kami Dr. Mata untuk dapatkan banyak lagi video-video yang terkini berkenaan tips-tips penjagaan mata, penyakit-penyakit mata yang kami akan bawakan selepas ini. Hopefully usaha kami ni akan dapat membantu untuk tambah ilmu saya, Dr. Mas dan juga anda semua. So like dan subscribe to channel Dr. Mata. Assalamualaikum.